Selamat sejahtera kepada semua murid, saya Cikgu Tan. Hari ini kita akan belajar tentang unit 7, iaitu kualiti perkhidmatan awam aspirasi pembangunan negara. Dalam unit ini, kita akan belajar tentang idea baharu peningkatan kualiti perkhidmatan awam untuk kebaikan bersama. Kedua, kita akan belajar juga piagam pelanggan perkhidmatan awam demi kebaikan bersama. Ketiga, kita akan belajar tentang cara menyuarakan pendapat tentang mutu perkhidmatan awam yang diterima. Dan keempat, kita juga akan belajar tentang kesan pengabaian sumbangan perkhidmatan awam kepada pembangunan negara. Seterusnya, kita juga akan belajar tentang perasaan apabila menerima perkhidmatan awam yang berkualiti. Okay, last one kita juga akan belajar tentang penggunaan perkhidmatan awam secara berhemah demi kebaikan bersama. Nilai-nilai yang berkaitan dengan topik ini atau unit ini ialah nilai bertanggungjawab, berterima kasih, patriotisme, kejujuran dan baik hati. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang idea baharu untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam dan juga piagam pelanggan yang boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan demi kebaikan bersama. Baik, sebelum kita teruskan, murid-murid masih ingat tak apa itu perkhidmatan awam? Perkhidmatan awam ialah perkhidmatan yang disediakan oleh agensi perkhidmatan awam yang mengendalikan sesuatu tugas, khidmat dan bertanggungjawab melaksanakan dasar kerajaan. Jadi, apa maksud di sini? Agensi perkhidmatan awam, contohnya semasa kita nak buat kad pengenalan apabila kita capai umur 12 tahun kan, kita akan pergi JPN untuk membuat kad pengenalan kan. Jadi, ini ialah perkhidmatan awam yang mengendalikan sesuatu tugas. Mereka tolong kita membuat kad perkhidmatan. Okey, khidmat contohnya hospital kerajaan. Hospital kerajaan memberi rawatan kepada kita. Jadi, ini ialah khidmat. Jadi, hospital kerajaan juga merupakan salah satu perkhidmatan awam. Contoh-contoh yang lain, Polis Diraja Malaysia dalam singkatan PDRM. Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu JPJ, Jabatan Immigration Malaysia yang tolong kita membuat pasport tu. Okey, dan Jabatan Pendaftaran Negara. Yang ini semua contoh-contoh perkhidmatan awam. Jadi, dalam bahasa Cina, perkhidmatan awam ini maksud Gong Gong Fu. Perkhidmatan awam ini tidak bermaktamat untuk keuntungan, tetapi berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada siapa? Kepada rakyat. Jadi, rakyat yang berpuas hati dengan perkhidmatan awam akan bekerja keras untuk kerajaan bagi memastikan negara membangun dengan pesat. Okey, rakyat tentu perlu banyak perkhidmatan daripada kerajaan kan? Jadi, perkhidmatan awam ini mereka tidak bermaktamat untuk dapat keuntungan, tapi mereka berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan yang sangat berkualiti kepada rakyat. Jadi, kalau rakyat dapat perkhidmatan awam yang baik, yang berkualiti tinggi, rakyat akan berpuas hati kan? Kalau berpuas hati, gembira dengan perkhidmatan awam, jadi rakyat akan bekerja keras. Bekerja keras untuk siapa? Untuk kerajaan. Kalau rakyat semua bekerja keras, jadi negara tentu dapat membangun dengan pesat. Baik, slide tadi ada kata tentang perkhidmatan awam yang berkualiti. Amat penting. Kenapa? Kita ulang sekali lagi. Okey, perkhidmatan awam kalau berkualiti tinggi
rakyat yang menerima perkhidmatan tersebut akan berpuas hati. Kalau rakyat berpuas hati, rakyat akan bekerja keras untuk kerajaan. Kalau rakyat bekerja keras, jadi negara akan membangun dengan pesat. Jadi penting tak perkhidmatan awam ini yang berkualiti? Penting kan? Tentu penting kan sebab berkaitan dengan pembangunan negara. Baik, apakah usaha kerajaan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam? Di sini ada beberapa contoh idea baharu bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Yang pertama, dengan pengimbas kehadiran penjawat awam. Apa maksud di sini? Contohnya gambar di sini, apa itu pengimbas kehadiran penjawat awam. Yang ini adalah satu alat untuk mengimbas kehadiran petugas atau penjawat awam dengan guna thumbprint. Jadi, boleh tak kita tanda kehadiran untuk orang lain kalau guna pengimbas kehadiran ini? Tak boleh kan? Tak ada orang thumbprintnya sama kan? Jadi, dengan pengimbas kehadiran ini, pejabat-pejabat awam akan tepat pada masa. Ini boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Kedua, aduan awam secara dalam tarian. Aduan apa maksud? Komplain. Jadi, kalau rakyat ingin membuat aduan, mereka boleh melalui tarian, boleh melalui telefon, boleh melalui email dan sebagainya. Jadi, ini boleh menyenangkan rakyat untuk membuat aduan. Kalau ada aduan, jadi perkhidmatan yang tidak baik tentu boleh akan diperbaikikan. Seterusnya, bayaran bil perkhidmatan awam secara dalam tarian. Okey, untuk tahun-tahun yang lalu, kalau kita atau datuk atau nenek kita ingin membuat bayaran bil, mereka perlu berbaris panjang kan? Okey, kena line up untuk buat bayaran. Kalau tak ada, mereka perlu berbaris lama baru boleh membuat bayaran. Jadi ini kualiti. Kalau dikatakan kualiti, kalau kena tunggu lama, kualiti itu tentu tidak baik. Jadi, kalau kita boleh membayar bil dengan secara tarian, tentu boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Seterusnya, pembelajaran secara telesilang. Pembelajaran secara telesilang ini bermaksud boleh belajar dalam jarak yang jauh. Maksudnya kita tak perlu hadirkan diri ke tempat tersebut untuk belajar. Kita boleh belajar melalui televisyen, boleh belajar melalui komputer dan lain-lain lagi. Okay, seterusnya, pendaftaran di hospital menggunakan sistem biometrik. Okey, sistem biometrik ini contohnya kita guna thumbprint. Kita guna scan muka kita. Okey, jadi kita boleh menggunakan sistem biometrik ini untuk membuat pendaftaran, boleh menjimatkan masa dan tak perlu berbaris panjang atau tunggu lama untuk membuat pendaftaran. Seterusnya, pengeluaran pasport melalui pusat transformasi bandar. Okay, pasport kalau kita nak buat, biasanya kita pergi Jabatan Immigration, kan? Jadi, kalau pasport ini boleh keluar melalui pusat transformasi bandar, boleh menyenangkan rakyat untuk dapat pasport. Permohonan beasiswa serta permohonan pekerjaan secara tarian. Kalau kita boleh mohon beasiswa melalui telefon atau melalui email, memohon pekerjaan melalui email atau cara-cara yang lain seperti telefon. Jadi ini boleh menyenangkan orang ramai. Jadi kalau boleh menyenangkan orang ramai, tentu boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan. Seterusnya, waktu kerja anja.
Okey, apa maksud waktu kerja anja? Okey, maksudnya pejabat-pejabat awam mereka boleh pilih waktu mana yang sesuai dengan mereka. Contohnya, ada waktu kerja dari 8 hingga 5 petang. 8 pagi hingga 5 petang. Atau nak pilih waktu 9 pagi hingga 6 petang. Atau nak pilih waktu pukul 10 pagi hingga 7 malam. Kalau ada waktu kerja anja ini sangat menyenangkan penjawat awam. Kalau penjawat awam boleh memilih waktu kerja anja ini, mereka akan bersungguh-sungguh dengan pekerjaan mereka. Kalau bersungguh-sungguh dengan pekerjaan, tentu kualiti itu dapat dipertingkatkan. Seterusnya, kerajaan juga melancarkan pelbagai kempen untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Contohnya kempen yang pernah dilancarkan ialah kempen bersih cekap amanah pada tahun 1982. Kalau ada kempen-kempen ini, tentu boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Jadi contoh idea-idea yang di atas ini semua berkaitan dengan teknologi maklumat. Dengan teknologi maklumat ICT yang sangat canggih ini, kita menghasilkan banyak mesin-mesin yang boleh membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Baik, selain daripada idea baharu yang disebut tadi untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam, piagam pelanggan juga melupakan sesuatu yang disediakan untuk membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Okey, piagam pelanggan ini ialah satu jaminan sesebuah jabatan tentang perkhidmatan yang disediakan. Apakah jaminan jabatan tersebut tentang perkhidmatan yang disediakan senarai dalam piagam pelanggan? Okey, kedua, piagam pelanggan ini menerangkan jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Apa perkhidmatan yang ada dalam jabatan tersebut, dia akan terangkan dalam piagam pelanggan. Ketiga, piagam pelanggan juga menerangkan hak yang patut diterima oleh pelanggan secara tertulis. Jadi dalam piagam pelanggan itu, dia akan tulis, senaraikan apa hak yang patut diterima oleh pelanggan. Seterusnya, piagam pelanggan juga menjamin perkhidmatan yang cekap, yang tepat, yang selamat, menepati masa, boleh dipercayai, mudah diperoleh dan mesra pelanggan. Selain itu, piagam pelanggan juga menjamin sikap anggota yang berdisiplin, beretika, bertanggungjawab dan prihatin. Dengan ada piagam pelanggan, pejabat awam itu akan mengamalkan sikap yang berdisiplin, beretika, bertanggungjawab dan prihatin. Contoh piagam pelanggan ditunjukkan di sini. Contoh pertama, piagam pelanggan ini. Ini adalah piagam pelanggan daripada Hospital Parit Bunta. Jadi di sini dia akan tunjukkan, kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara profesional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti. Jadi di sini dia telah tunjukkan jaminan untuk perkhidmatan yang disediakan. Okey, yang lain, keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut. Okey, jadi yang sini dia terangkan jenis menenangkan hak yang patut diterima. Okey, kalau ada kes kritikal dapat masa menunggu adalah seperti yang berikut. Okey, jadi dengan piagam pelanggan kita tahu apa jaminan, apakah jenis perkhidmatan, apakah hak yang patut diterima
Dan dengan piagam pelanggan ini, kita boleh menjamin perkhidmatan yang diterima itu cekap, tepat, selamat, menepati masa, boleh dipercayai, mudah diperoleh dan mesra pelanggan. Jadi, dengan ada piagam pelanggan, orang yang memberi perkhidmatan kepada kita akan lebih berdisiplin, akan lebih beretika. Beretika maksudnya lebih bermoral dan bertanggungjawab dan juga prihatin terhadap kita. Okey, contoh piagam pelanggan yang lain boleh rujuk buku teks anda muka surat 101. Jadi, hari ini kita belajar tentang apa idea baharu yang boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan awam dan apa itu piagam pelanggan. Okay, itu saja untuk hari ini. Sebarang pertanyaan boleh tanya cikgu secara individu. Terima kasih.